Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Anis Maisarah binti Abu, mewakili grup kedua dalam pembentangan tugasan berkumpulan di mana kumpulan kami telah memilih tajuk Persaingan Bermonopoli. Baiklah, definisi pasaran persaingan bermonopoli juga dikenali sebagai pasaran persaingan tidak sempurna atau pasaran monopolistik, di mana pada amnya merupakan kuasa menentukan harga di pasaran, namun bukanlah kuasa mutlak. Dalam pasaran ini, terdapat ramai penjual yang mengeluarkan barang-barang yang berbeza antara satu sama lain. Pasaran ini berbentuk lebih realistik berbanding dengan pasaran persaingan sempurna dan monopoli, di mana pasaran tersebut dikatakan ekstrim kerana kebanyakan firma mempunyai ciri-ciri gabungan antara pasaran. Seterusnya, mari kita mengenali ciri-ciri bagi pasaran persaingan bermonopoli. Pertamanya adalah ramai penjual dan pembeli. Walau bagaimanapun, dalam pasaran persaingan ini, bilangannya tidaklah seramai yang terdapat di pasaran persaingan sempurna. Oleh itu, setiap firma adalah relatif kecil tetapi mempunyai sedikit kuasa monopoli. Tahukah anda, dalam pasaran persaingan bermonopoli ini, setiap firma tidak akan bekerjasama antara satu sama lain dan akan bertindak sendiri. Malah mereka tidak menghiraukan tentang kesan tindakan ke atas firma lain. Yang kedua adalah keluaran berbeza. Barang-barang yang dikeluarkan adalah sama tetapi tidak serupa. Misalnya ubat gigi Colgate dan Darlie tidak serupa kerana jenama dan cap perniagaannya yang berbeza antara satu sama lain. Tetapi semuanya mempunyai kegunaan yang sama dan menggunakan bahan mentah yang juga sama. Dalam arti kata lain, barang-barang yang dikeluarkan oleh firma persaingan bermonopoli merupakan pengganti hampir dan bukan pengganti sempurna. Untuk pengetahuan anda, barang-barang ini boleh berbeza dari segi fizikal sama ada secara sebenar ataupun secara anggapan sahaja. Secara anggapan itu adalah seperti boleh terjadi berdasarkan aspek rangka bentuk, jenama yang berlainan, cara pembungkusan, pengaruh iklan, personaliti jurujual serta lokasi yang dipilih. Kelebihan bagi ciri persaingan bermonopoli yang satu-satunya ini iaitu kebebasan keluar masuk industrinya itu tidak terlalu ketat. Persaingan ini tidaklah semudah persaingan sempurna, namun tidak sesukar persaingan monopoli. Apa yang perlu adalah mengeluarkan jenama yang berbeza atau mungkin dari segi corak produk untuk menarik perhatian pengguna. Dengan kelebihan ini, maka firma akan mendapat untung normal dalam jangka panjang. Dalam pada itu, oleh kerana persaingan bermonopoli ini mengeluarkan barang yang berbeza-beza, maka persaingan ini ada sedikit kuasa monopoli dalam menentukan harga. Bagi penjual yang menaikkan harga, mereka masih dapat mengekalkan pelanggan kerana firma lain bukan menjadi pengganti yang sempurna. Sebaliknya, jika mereka menurunkan harga, maka pengeluaran barang yang ditawarkan kepada pengguna adalah lebih banyak untuk menarik pelanggan. Baiklah, ciri-ciri yang terakhir adalah persaingan bukan harga, di mana bukan soal harga sahaja menjadi kepentingan, tetapi dari segi bukan harga juga dititik beratkan bagi meningkatkan jualan. Bukan harga adalah seperti penjual melakukan iklan, promosi untuk menarik perhatian pengguna dalam membeli produk mereka. Baiklah, sekarang kita beralih kepada soalan persaingan bermonopoli. Berikut merupakan soalan yang telah kami cari, di mana Mary merupakan seorang pengusaha perniagaan dengan kos tetapnya ialah RM1,000 dan dia juga membelanjakan RM50 kepada tenaga pekerjanya untuk mengajar satu kelas dalam masa sebulan. Berikut merupakan jadual bagi harga setiap pengajaran dan kuantiti permintaan pengajaran bagi setiap tahun. Pada soalan pertama ini, kami dikehendaki untuk mencari jumlah pendapatan dan pendapatan marginal. Baiklah, untuk mencari jumlah pendapatan, rumusnya adalah harga didarabkan dengan kuantiti. Jadi, pada jadual ini, kami memilih RM50 sebagai harga untuk didarabkan dengan 200 orang sebagai kuantiti dan kami mendapat jumlah pendapatan sebanyak RM1,000. Seterusnya adalah pendapatan marginal. Rumus bagi pendapatan marginal adalah perubahan kepada jumlah pendapatan dibahagikan dengan perubahan kuantiti. Jadi, apabila dibahagikan, kami telah menerima pendapatan marginal sebanyak negatif RM200. Seterusnya kita beralih kepada soalan yang kedua, di mana soalan kedua ini meminta kami untuk menentukan keluaran memaksimumkan keuntungan, harga dan keuntungan ekonomi untuk Mary. Keuntungan maksimum adalah apabila MR sama dengan MC. Namun begitu, kami mendapati
tidak berlaku kesaksamaan antara MR dengan MC. Jadi pada kes ini, kami perlu memilih MR yang melebihi MC. Pada kuantiti ke-50, kami mendapati MR lebih pada MC, di mana MR sebanyak 100 dan MC hanya 50. Maka keuntungan maksimum adalah kuantiti ke-50, harga ke-200 ringgit, MR 100 dan MC 50. Seterusnya, kami perlu mengira keuntungan ekonomi untuk Mary. Rumus bagi mengira keuntungan adalah kuantiti didarabkan dengan harga tolak MC ditolakkan dengan kos tetap. 50 orang didarabkan dengan RM200 tolak 50 dan tolak 1000. Maka jawapannya adalah sebanyak RM7,500. Kemudian RM7,500 tersebut ditolakkan dengan kos tetap sebanyak 1000, maka jawapannya adalah RM6,500. Tidak dilupakan juga, berikut merupakan pembahagian tugasan bagi setiap ahli seperti yang tertulis di dalam slide ini. Sekian, terima kasih.